الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، muslimin muslimat hadirin hadirat jemaah maghrib yang dirahmati Allah. Mari kita rapatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat nikmat kurnianya, taufik serta hidayah yang kita masih lagi diberi peluang untuk berada di rumah yang mulia ini dan untuk duduk mengisi ruang di antara maghrib dan isya dalam halaqah dunia majelis ilmu malam ini yaitu kuliah fiqh merujuk atau berpandu kepada kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhab Imam Syafi'i. Al-Fiqh Manhaji madhab Imam Syafi'i. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada kuliah yang lepas kita sudah bincang berkenaan dengan perkara-perkara makruh ketika sembahyang. Perkara-perkara makruh ketika sembahyang. Maknanya perkara makruh ini sebaiknya ditinggalkan. Tapi sekiranya ada di antara kita atau kalangan Islam ini yang melakukan perkara makruh tersebut dalam sembahyang, salatnya atau sembahyangnya tetap sah. Tetap sah. Cuma dia kurang dari segi pahala. Jadi kita sambung perbincangan kita pada muka surat 199 di bawah tajuk perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam sembahyang. Jadi dalam amali salat ada beberapa perkara yang seorang perempuan ataupun jemaah perempuan ini berbeza dengan lelaki. Dalam amalan salat. Dalam kitab kita ini disenaraikan ada 5 perkara. Perempuan disunatkan berbeza dengan lelaki dalam 5 perkara. Apa dia perkara itu? Yang pertama, bagi perempuan menghimpunkan atau merapatkan sesetengah anggota dengan yang lain ketika sujud. Adanya ketika sujud bagi perempuan ini disunatkan tidak seperti lelaki. Bagi lelaki kita sunat meregangkan, regangkan tangan, perut daripada paha, kemudian kita pegang, siku dengan pinggang ini kita kena regangkan. Tapi bagi perempuan dalam mazhab Syafi'i, dia beza dengan lelaki, maknanya dia kena rapatkan sedikit. Kalau lelaki tadi kita buka tangan ketika sujud, yang perempuan dia rapatkan, yaitu dengan merapatkan kedua siku kepada 2 rusuk. Merapatkan kedua siku kepada 2 rusuk ketika sujud dan merapatkan perut dengan kedua paha. Merapatkan perut dengan kedua paha. Jadi keadaan ini katanya berbeza dengan lelaki yang disunatkan supaya merenggangkan 2 sikunya dari 2 rusuk dan mengangkat perutnya dari kedua paha. Jelas ya? Jadi ketika sujud ni, keadaan perempuan ketika sujud dia rapat, agak menutup sedikit banding dengan kita yang lelaki. Jadi di mana dalil dia? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah
bahwa Nabi SAW telah berjalan di kawasan dua orang perempuan yang sedang bersembahyang. Jadi Nabi lalu kebetulan ada dua orang wanita atau muslimah dia sedang sembahyang. Lalu baginda sabda kepada pesan kepada dua muslimah tadi, apabila kamu berdua sujud, maka himpunkan, yakni rapatkan sesetengah daging, yakni anggota ke bumi. Sesungguhnya perempuan dalam masalah tersebut tidak sama dengan lelaki. Jadi jelas di sini Rasulullah tegur ketika sujud. Maknanya bila kamu sujud, beza sedikit dengan lelaki. Ada beberapa anggota itu kena dirapatkan, rapatkan ke bumi, rapatkan ke bahagian badan. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Cuma di sini sedikit tambahan penjelasan berkenaan dengan hadis. Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ini juga seorang ulama Syafi'iyah, dan beliau ini seorang ulama ataupun alim dalam hadis, ulama hadis yang bermadzhab Syafi'iyah. Beliau yang memberi komen sedikit tentang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Katanya Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini daripada dua jalan sanad yang bersambung. Ya, sanadnya atau perawinya itu bersambung. Tapi di dalam perawinya itu terdapat salah seorang perawinya, ya, yang dikategorikan sebagai makruh. Makruh artinya ditinggalkan atau tidak dipakai riwayat. Ya, hadis ini kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis ini adalah lemah. Nah, sebab itu sebahagian ulama lain kata, ulama hadis lain kata hadis ini sangat-sangat lemah. Ya. Jadi maksudnya di sini kita sebutkan nanti manalah tahu. Ya. Kita jumpa pula sebahagian orang ataupun sebagian ustaz yang kata lelaki dengan perempuan ketika sujud ini sama saja. Boleh, maknanya dia boleh regang. Nah, kita fahamlah, ya, di mana dia punya punca perbezaan pandangan. Ya, mana kita punca perbezaan pandangan. Jadi sebahagian ulama dikata hadis ini lemah. Jadi bagi yang kata lemah, dia kata lelaki dengan perempuan tak ada beza, sama. Jadi yang kata lemah ini bukan orang lain, juga ulama Syafi'iyah sendiri, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi nampak kita sebutkan di sini juga sebagai bahan ilmu kita, ya, sebagai bahan ilmu. Cuma untuk amalan, kita boleh juga amal seperti yang disebut dalam kitab kita, yaitu bagi orang wanita dia boleh merapatkan, ya, boleh merapatkan. Yang kedua, perempuan hendaklah merendahkan suaranya di khalayak lelaki yang bukan mahramnya. Rendahkan suara di khalayak lelaki yang bukan mahram. Oleh itu dia tidak boleh menyaringkan bacaan dalam sembahyang yang dibaca dengan nyaring, kerana dibimbangi berlaku fitnah. Maknanya solat isya, subuh, maghrib, solat yang dibaca secara jahar, bagi orang perempuan atau muslimah tidak disunatkan untuk mengangkat suara. Ya, tidak disunatkan untuk mengangkat suara, terutamanya di khalayak lelaki yang bukan mahram, sebab kita bimbang akan berlaku fitnah. Bimbang berlaku fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Dan janganlah kamu bercakap dengan lemah lembut, yakni lunak, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, yakni orang yang fasik dan kurang wara. Jadi adab ketiga di luar solat, ya, adab di luar sembahyang. Seorang perempuan itu bila bercakap dengan lelaki, sebaik-baiknya dia keraskan suara. Jangan lembut, bermanja-manja, ya, dengan nada suara yang lunak, lemah lembut, sehingga boleh menimbulkan keinginan bagi di hati orang-orang lelaki yang dia kata fasik dalam ayat ini, yang berpenyakit, yang memang ada penyakit hati itu, dia akan mudah tertarik. Jadi disitulah yang dimaksudkan dengan fitnah. Jadi dalam sembahyang pun macam itu juga. Dalam sembahyang, sebab itu bagi orang perempuan tidak disunatkan mengangkat suara apabila berada bersama lelaki yang bukan mahram.
ya, yang bukan mahram. Ini menunjukkan bahwa suara perempuan itu kadang-kadang boleh membangkitkan fitnah. Suara perempuan kadang-kadang dia boleh membangkitkan fitnah. Oleh itu dia dituntut supaya merendahkan suara ketika di khalayak lelaki yang bukan mahramnya di dalam sembahyang. Ya, maknanya baca secara sir saja. Ya, baca secara sir. Ini berbeza dengan lelaki. Lelaki disunatkan membaca dengan kuat atau nyaring ketika sembahyang, pada sembahyang yang dibaca dengan nyaring. Jadi kalau orang lelaki sembahyang maghrib, isya, subuh ni, kalau solat bersendirian pun dia disunatkan juga untuk mengangkat suara. Ya, angkat suara. Yang ketiga, perbezaan yang ketiga, apabila berlaku sesuatu kepada seseorang perempuan ketika sembahyang dan dia ingin menyedarkan atau memberitahu seseorang dikelilingi sekelilingnya bagi suatu perkara, maka dia hendaklah menempuh dengan memukul belakang tapak tangan kirinya menggunakan tangan kanannya. Ini sudah kita sebut sebelum ini, bagaimana cara makmum wanita hendak menegur imam, ya, ataupun di kalangan mereka sekiranya berlaku kesalahan dalam sembahyang. Jadi ini manakala bagi lelaki apabila berlaku sesuatu di dalam sembahyang, dia disunatkan bertasbih dengan suara yang tinggi. Bagi lelaki dia bertasbih subhanallah, bukan dengan niat tasbih. Maknanya di sini ketika dia bertasbih, masa dia bertasbih itu bukan dengan niat tasbih untuk memberi ingat, bukan dengan niat menegur imam tadi, hanya niat zikir saja. Nah, ini menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab larangan kita bercakap-cakap di dalam sembahyang, dan salah satu bentuk bercakap itu apabila kita menegur seseorang. Nah, itu dia maksudnya. Ya, bila seorang makmum dia niat subhanallah dengan niat untuk menegur imam, maknanya dia telah bercakap dengan seseorang. Sebab itu dia kata caranya bagaimana? Kita niat sekadar tasbih saja, walaupun hakikatnya untuk memberitahu kesalahan imam. Tapi ketika melafazkan subhanallah itu kita niat tasbih, bukan niat memberi ingat. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya barang siapa yang merasa ragu terhadap sesuatu perkara yang perlu diingatkan ketika sembahyang, maka hendaklah dia bertasbih. Maknanya dituju kepada lelaki, kerana sesungguhnya apabila dia bertasbih, perkara yang diragukan itu akan diberikan perhatian, dia akan dibagi perhatian. Manakala menepuk tangan hanyalah bagi golongan perempuan. Nabi kata menepuk tangan ini hanya bagi golongan perempuan, yaitu dengan memukul belakang tapak tangan kiri dengan tapak tangan kanan. Kita solat seperti bagi orang perempuan dia tepuk, ya, ditepuk. Bukan tepuk itu, ya, tepuk belakang tangan untuk menyedarkan imam. Baik. Bagi yang lelaki dia boleh subhanallah. Seorang tegur, imam masih tidak sedar lagi kesilapan, boleh, yang lain boleh lagi tambah untuk tegur subhanallah. Mungkin kalau ada 2 orang tegur itu memang imam itu yakin dah sudah memang ada silap yang dia buat ni. Jadi dia kena ingat balik apa kesalahannya. Ya. Tapi kalau dia tidak sedar juga, contohnya dia terlupa, tertinggal baca Fatihah, dia terus baca surah sebelum dia baca Al-Fatihah dan ditegur subhanallah masih tidak ingat juga, makmum boleh tolong bacakan dia, ingat dengan bacaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Ya, kita bacakan untuk bagi. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, perbezaan yang keempat, seluruh badan perempuan adalah aurat kecuali muka dan kedua tapak tangannya, sebagaimana yang telah dijelaskan. Jadi di sini dia terjemah ataupun dia tulis dengan tapak tangan juga. Jadi kita pahamlah bila sebut tapak tangan itu yang dia maksudkan ialah pergelangan tangan, pergelangan al-kaf, kafban atau al-kafain.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha." Dan janganlah mereka itu, yakni perempuan-perempuan, menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang zahir daripadanya. Jadi apa yang dimaksud dengan perhiasan di sini masyhur di sisi jumhur ulama, majority ulama. Perhiasan ialah anggota-anggotanya. Perhiasan maksudnya anggota. Ya. Maknanya gaya bahasa Al-Quran ini dia menggunakan bahasa yang agak beradab, memang beradab lah, untuk menunjukkan bahwasanya wanita ini diibaratkan sebagai sebuah perhiasan. Bukanlah kita kata seperti benda, barang, tidak. Maknanya wanita ini boleh menarik perhatian, sangat menarik perhatian kalangan orang lelaki atau orang yang lawan jenisnya. Bagi yang normal, kalau yang normal itu mungkin tak lah. Ya. Dia boleh menarik perhatian, ibarat seperti sebuah perhiasan. Jadi Allah kata jangan ditunjuk perhiasan tadi. Jadi anggota-anggotanya kecuali apa yang zahir daripadanya. Maksud yang zahir di sini ialah muka dan dua tapak tangan. Muka bahagian muka. Dan juga kedua tapak tangan ialah pergelangan sehingga ke pergelangan tangan. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Dan pendapat inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Jadi jelas, perhiasan maksudnya anggota pada yang zahir daripadanya itu keadaan kedua tapak atau pergelangan tangan. Abu Daud dan lainnya meriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa ia telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah seseorang perempuan itu boleh sembahyang dalam keadaan memakai baju dan tutup kepala tetapi tidak memakai kain sarung? Kain sarung. Jadi pakaian dalam istilah Arab ini dia kurang ada dua jenis. Yang pertama disebut sebagai ridha. Ridha ini yang pakaian kain yang menutup bahagian atas badan atau baju. Bahagian bawah ini disebut izar. Izar yang menutup kain sarung. Jadi katanya di sini seorang perempuan yang pakai baju, maknanya ridha, kemudian tudung, dua helai saja tutup dan juga baju. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh dengan syarat jika pakaiannya, yakni bajunya itu ridanya tadi panjang atau lama hingga menutup zahir bahagian atas kedua kakinya. Boleh, maknanya pakai satu kali baju saja, tidak perlu kain sarung lagi. Dengan syarat kata Rasulullah baju tadi panjang dan lama sehingga menutup bahagian atas kaki. Yang menutup bahagian atas kaki. Jadi jelas di sini bahwa apabila pakaian itu menutup zahir bahagian atas kedua kakinya ketika berdiri dan rukuk, ia pasti akan tertutup ketika sujud dan juga menutup tapak kakinya disebabkan berhimpunnya atau rapatnya setengah anggota dengan setengah yang lain ketika sujud. Maknanya kalau berdiri dan rukuk sudah dapat menutup bahagian atas kaki, lebih-lebih lagi ketika sujud. Sebab sujud ini kita membengkokkan badan, merapatkan badan. Jadi kain itu lebih lampu lagi, boleh menutup bahagian kaki keseluruhan. Itu maksudnya. Jadi boleh. Kalau kita nak solat dengan tudung, kemudian dengan baju jubah sekali sehingga ke bawah lampu panjang, boleh bagi orang perempuan. Tak perlu kita nak cari lagi kain sarung untuk bahagian bawah. Yang tak bolehnya kalau bahagian baju tadi dah cukup. Dah cukup kain menutup bahagian bawah. Itu memanglah terbuka aurat sudah. Yang terbuka aurat. Manakala aurat lelaki adalah di antara pusat dan lutut. Bagi lelaki auratnya di antara pusat dan lutut, di mana jika dia sembahyang dalam keadaan hanya menutup antara pusat dan lutut, maka sah sembahyang. Pada sampai hati lah kita sembahyang begitu di masjid kan. Tiba-tiba datang pakai kain sarung tutup pusat lutut, masuk sembahyang berjamaah, tak pakai baju. Pergi sembahyang berjamaah di masjid. Ya. Jadi walaupun macam itu sah sembahyang sebab dia telah memenuhi syarat menutup aurat. Dan aurat kita ini pusat hingga ke lutut. Tidak termasuk pusat dan lutut. Tidak termasuk. Dari bagi Imam Nawawi tentang kaidah yang mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau suatu kewajiban itu tidak sempurna melainkan dengannya, maka dia jadi wajib juga. Jadi kita nak tutup bahagian antara pusat sehingga lutut itu susah, kita nak pastikan dia tertutup betul atau tidak, melainkan dengan kita tutup sekali pusat dengan lutut.
Paham ya? Nah, maknanya bila kita dah tutup sekali pusat dengan lutut, baru kita dapat confirm kan? Kita dapat pastikan yang aurat kita memang dah tertutup. Nah, jadi kata Imam Nawawi, pusat dengan lutut pun masuk sekali lah. Masuk sekali. Nah, bukan pusat dengan lutut terjadi tutup. Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi meriwayatkan secara marfu', apa yang di atas dua lutut adalah aurat dan apa yang di bawah pusat adalah aurat. Ini jelas ayat hadis ini menyebut. Di bawah, di atas dua lutut aurat dan di bawah pusat itu aurat. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu. Dia, yakni Jabir, sembahyang dengan memakai satu pakaian atau satu baju, dan dia menyatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang dengan satu baju atau pakaian. Maknanya kita pakai jubah. Yang bagi lelaki dia pakai jubah terus tutup semua. Itu boleh. Tapi sebaik-baiknya sebagian ulama dia berkata sunat. Bagi lelaki dua helai pakaian, bahagian atas dan juga bahagian bawah. Bagi orang perempuan sunatnya sekurang-kurangnya 3 helai. 3 helai pakaian. Yaitu tudung, rida dan juga izar. Tudung untuk kepala, rida, baju dan juga izar yang untuk bahagian bawah kensar. Dalam riwayat yang lain disebut Jabir telah bersembahyang dengan memakai satu kain yang diikat dari arah tengkuk. Boleh bayangkan macam mana? Ambil kain sarung diikat di tengkuk kemudian solat. Boleh, dan dikira menutup aurat juga kan? Jadi dikira menutup aurat. Biasa juga kita buat di kecil-kecil. Kecil dulu kita sembahyang, kita pakai baju, ambil kain sarung kita ke leher. Kemudian sembahyang. Boleh juga tu. Yang penting syarat tadi, syarat wajib menutup aurat itu sudah sebut, syarat sah. Yang kebiasaannya kalimah kain. Kalimah kain dalam hadis disebut izar, adalah bermaksud pakaian yang menutup pertengahan badan, yaitu di antara pusat dan lutut yang sarung, dan kawasan yang berhampiran dengannya. Kawasan yang berhampiran dengan seperti itu bagi lelaki. Aurat kita ini di antara pusat dan lutut. Ya, sebab itu kita dilarang, ya, setengah pendapat dengan dilarang kita melakukan bagi lelaki melakukan dan memanjangkan kain itu sehingga melebihi pukul lali ataupun mata kaki. Beza dengan orang perempuan. Bagi yang perempuan lagi panjang tu lagi bagus. Dia nak tutup semua. Dibolehkan bagi orang perempuan, tapi bagi lelaki dia tidak dibenarkan. Ya, sehingga sebahagian pendapat dia kata haram. Sebagian pendapat kata haram. Tapi sebagian pendapat lain kata haram itu sebabnya ialah perasaan sombong, takabur. Jadi kait dengan hadis yang mengatakan takabur dan sombong. Jadi kalau yang terlalu dengan tidak ada perasaan sombong, dia kata tidak jadi masalah. Makruh sudah. Okay. Sebab dalam satu riwayat hadis Rasulullah kata ma asfalal ka'bain wa huwa finnar. Apa yang di bawah dua mata kaki itu bawah kulali kata Rasulullah itu adalah duduk dalam neraka. Duduk dalam. Jadi sunatlah kita angkat sedikit. Pastikan jangan lebih daripada lali kita. Biar tinggi sedikit. Separuh betis. Ya, separuh betis. Jangan terlalu tinggi pula sampai di atas betis. Itu perkara yang keempat. Dan yang kelima, perempuan disunatkan iqamah. Bagi perempuan disunatkan iqamah, tetapi tidak disunatkan azan. Perempuan kalau ada sembahyang dia sunat iqamah saja, berulang saja. Walau bagaimanapun, sekiranya dia melakukan azan dengan suara yang perlahan, kalau dia azan juga tapi dengan suara perlahan, maka tidak makruh. Tidak makruh. Dan azan tersebut dikira sebagai zikir yang diberi pahala kepada. Boleh faham? Tidak disunatkan azan. Tapi kalau dia azan dengan suara perlahan, tidak apa-apa itu. Tidak makruh. Jika diangkat suaranya ketika azan, maka ianya makruh. Kalau diangkat suara ketika azan, dia bagi nyaring suara ketika azan, itu makruh hukum. Dan menjadi haram, dan boleh jadi hukumnya haram sekiranya dibimbangi berlaku fitnah. Kalau boleh berlaku fitnah, dia azan angkat suara,
dan boleh berlaku fitnah, maka masa itu dia jadi haram. Contohnya dia duduk solat berjamaah dengan ada lelaki di dalam masjid atau surau tersebut. Kemudian tengok masuk waktu Bilal dah datang. Dia kata suara okey juga. Boleh taranum dia pun lari datang ke depan. Ibu ni dia datang ke depan kemudian bagi azan. Itu boleh menimbulkan, kalau sekiranya menimbulkan fitnah maka dia jadi haram. Haram. Sebab itu bagi orang perempuan disunatkan hanya iqamah kalau ada sembahyang. Perkara ini berlainan dengan lelaki. Sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwa azan adalah disunatkan kepada lelaki ketika menunaikan sembahyang waktu. Ini perbezaan ya, di antara lelaki dan perempuan. Yang pertama sekali kita ulang semula, ketika sujud bagi orang perempuan sebaik-baiknya dirapatkan setengah anggota dengan yang baik. Kemudian yang kedua, bacaan dalam sembahyang ketika solat dijaharkan bagi orang perempuan adalah diperlahankan suara. Yang ketiga, cara menegur dalam sembahyang tadi bagi lelaki subhanallah, bagi perempuan dengan menepuk belakang tangan kiri, belakang tangan kiri. Yang keempat, aurat. Aurat perempuan ini seluruh anggota badan kecuali muka dan pergelangan tangan. Jadi kalau dia sembahyang Allahu Akbar, tangan terselah, sekadar pergelangan tadi, sembahyang sah. Kemudian yang kelima, perempuan hanya disunatkan iqamah. Disunatkan iqamah. Tapi kalau dia azan dengan suara yang perlahan dan tidak menjadi masalah. Tapi kalau dia meninggikan suara makruh dan jadi haram kalau menimbulkan fitnah. Itu dia punya kesimpulan hukum dalam masalah. Ya. Jadi ada, sebelum kita masuk ke tajuk dan seterusnya, kalau ada yang perlu kita jelaskan. Assalamualaikum Ustaz. Kalau orang sembahyang kadang-kadang, kalau sembahyang Jumaat selalu kita tengok Ustaz, kalau kita di saf belakang, kadang-kadang ada yang jenis dia gulung kain dia dekat lutut sudah. Jadi kalau dia sujud tu kadang-kadang belakang nampak atas lutut dari belakang kan kain dekat itu. Jadi yang dia tak sedar tu mana Ustaz? Baik. Yang biasa gulung kain terlalu tinggi ini, kita ulang balik, aurat lelaki ini di antara pusat hingga ke lutut. Jadi sekiranya masa dia berdiri itu, kain itu menutupi antara pusat hingga lutut walaupun tinggi sehingga di bawah, maknanya kain itu tinggi di bawah lutut. Di bawah lutut ya, bukan atas lutut. Kalau atas lutut maknanya dia sudah terbuka aurat. Jadi di bawah lutut itu dikira menutup aurat, ya, menutup aurat. Jadi kalau sekiranya dia rukuk atau sujud, daripada belakang kita nampak bahagian lutut. Mana-mana yang dinampak daripada bahagian belakang atau bahagian bawah itu tidak dikira terbuka aurat. Tidak dikira terbuka aurat daripada bawah. Ya. Yang dikira sekiranya terbuka daripada atas ataupun sebelah tepi. Itu baru dikira terbuka aurat. Contoh dengan baju dia terlalu besar, nampak sehingga ke perut tadi. Nampak segala perut tadi. Kebetulan kain tadi tidak menutupi di atas pusat atau di bawah pusat, sekadar di bawah pusat sahaja. Jadi daripada celah lengan tadi boleh nampak, boleh nampak perut dengan segala seni yang ada dalam tubuh. Ya, jadi itu dikira terbuka aurat. Begitu juga daripada bahagian atas. Pakai baju yang collar dia longgar. Jadi bila rukuk atau sujud boleh nampak terus. Sehingga ke bahagian pusat dan di bawah pusat tadi. Sehingga nampak di bawah pusat. Sebab itu disunatkan tadi kita kata bagi yang lelaki dia sekurang-kurangnya 2 helai kain. Kain bahagian atas itu dia menutup bahagian separuh badan. Kain bahagian bawah tadi dia menutup bahagian separuh badan ya, antara pusat hingga ke lutut. Ya. Kemudian kain yang satu lagi dia menutup bahagian atas badan. Jadi balik kepada persoalan tadi, masalah tadi, kalau waktu berdiri tadi dia memang tertutup auratnya, itu tidak jadi masalah. Kalau dia sujud tadi nampak daripada bawah, itu tidak membatalkan sekali. Assalamualaikum Ustaz.
Bagaimana kalau kita punya kain itu transparan? Transparan itu tipis. Transparan, tipis. Pernahlah kita lihat kan, apabila dia duduk depan cahaya matahari itu, kenapa di suara langsung transparan tau? Jadi macam mana duduk agaknya dia? Kain yang terlalu tipis, duduk pula di depan ada cahaya pula kena matahari, boleh nampak tembus. Sebab itu dia menutup aurat pakaian. Yang pertama sekali menutup anggota badan yang ditetapkan, yang dihadkan, ya, yang diwajibkan. Yang kedua, kain yang kita pakai jangan terlalu tipis hingga menampakkan warna kulit, ya, nampak warna kulit. Dan jangan terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh. Nah, itu ulama mensyaratkan ya, dalam pakaian menutup aurat yang dikira menutup aurat yang sempurna. Jadi kalau kurang daripada itu dibimbangi, kita tidak dikira sebagai menutup aurat dengan sempurna. Ya. Contohnya seperti memakai kain yang tipis tadi, sehingga nampak warna kulit. Nah, itu tidak dikira menutup aurat itu. Jadi kalau tidak dikira menutup aurat, sembahyang jadi sah atau tidak sah? Tidak sah. Ya, Allahu a'lam. Ya. Boleh. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, kalau muslimah itu tepuk tangan berapa kali Ustaz? Tepuk tangan. Tepuk tangan sekadar yang boleh mengingatkan imam. Ya, dia tak ada hak. Janganlah lama. Imam dah sedar masih lagi tepuk tangan juga. Itu bukan menegur saja tu. Imam sudah sedar kesalahannya, masih juga tepuk tangan. Ini maknanya dia gembira, oh imam sudah betul. Dan salah. Ya. Maknanya sekadar yang boleh mengingatkan imam. Tepuk. Imam ingat, oke, selesai. Dan ingat lagi, tambah lagi. Kalau kata seorang tepuk, imam masih tidak sedar juga kesalahannya, yang lain boleh bantu. Nah, yang lain boleh bantu. Ini perbuatan yang memang diharuskan dalam sembahyang, untuk membetulkan. Ya, membetulkan. Jadi di dalam sembahyang ini, Assalamualaikum Ustaz. ya, Ini berkenaan dengan makmum. Dia sudut celana dia itu macam longgar. Bila dia sujud, nampak daripada dia punya punggung tu nampak. Bagaimana dia keadaan dia? Sah dan baik. kita baik. Antara syarat sah sembahyang kita sebut sekali lagi ialah menutup aurat. Ya, menutup aurat. Itu syarat sah. Maknanya bila tidak dipenuhi sebagian syarat-syarat sah, termasuklah diantaranya tidak menutup aurat, maknanya untuk sembahyangnya tidak sah. Jadi biasa sekarang di utamanya remaja-remaja kita nih, dia suka pakai trend fashion yang seluar longgar sehingga ya, terlurut sedikit, maknanya turun sedikit ke bawah. Masa berdiri okey, tapi bila rukuk saja dia sudah terbuka sebahagian di bawah, nampak segala isi-isi dia. Jadi itu sudah terbuka aurat, terbuka auratnya. Baik, terbuka aurat ini kalau kita tidak sengaja atau terlupa itu dimaafkan, ya, dimaafkan. Tapi bila sudah dibagi ingat pun masih juga pakai pakaian macam itu, masih juga berlaku benda yang sama. Itu bukan lagi tidak sengaja atau terlupa, itu sudah sengaja. Jadi sembahyangnya tidak sah. Berarti kita selalu peringatkan, saya selalu peringatkan kepada anak-anak murid saya. Kata kalau pakai seluar macam ini, pastikan baju masuk dalam. Jadi bila baju masuk dalam, rukuk sujud dia tidak terbuka. Ini tidak, sudahlah baju seluar macam itu, kemudian baju dia bagi keluar. Baju pun pendek juga. Baju pun pendek, jadi bila rukuk sujud dia terbuka, nampak semua bagian. Jadi terbuka lah aurat. Jadi bila sudah ditegur begitu masih buat juga, yang tidak sah sembahyang. Kalau seseorang imam kita tegur, dia tak
Ini teruskan juga. Jadi apakah boleh kita selaku makmum mufarakah ataupun kita ikut saja dia terus? Mufarakah dengan kita ikut terus. Masalah sekiranya imam melakukan perkara-perkara yang kita merosakkan sembahyang. Imam dia buat terus. Ya, imam dia melakukan terus walaupun sudah ditegur. Jadi di sini kita boleh ambil dalam dua pandangan atau dua pendapat. Imam tadi dia teruskan karena yakin bahwasanya apa yang dia buat itu betul. Ya. Sedangkan makmum yang melihat di belakang apa yang imam buat itu adalah salah. Salah dan boleh membatalkan sembahyang. Jadi di sini makmum dia boleh pilih untuk mufarakah, ya, mufarakah dengan daripada imam itu. Sebab pada keyakinan makmum imam tadi sudah tidak sah sembahyang. Mufarakah. Sebab pada keyakinan makmum imam tadi sudah tidak sah sembahyangnya. Dia pisah dengan imam tadi, dia sempurnakan sholat secara bersendirian. Ya, sempurnakan sholat secara bersendirian. Ataupun dia boleh pilih. Ini maknanya pandangan ulama, walaupun dia berbeza, tapi dua-duanya adalah pandangan ulama yang ada sandaran dan dalil. Ataupun dia boleh teruskan, tapi makmum kena sempurnakan apa yang imam tertinggal. Ya, dia sempurnakan, ikut imam, tapi makmum sempurnakan, buat apa yang imam tertinggal tadi. Dan segala kekurangan tadi imamlah yang akan tanggung. Sebab berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW kata al-imam dhamin, imam itu dia jadi penjamin. Dia yang akan tanggung semua. Dia buat betul, kita buat betul, maka kita dapat masing-masing dapat. Dia buat salah, kita buat betul, dia akan tanggung. Itu dalam maksud hadis itu. Jadi kita boleh pilih. Kalau kita nak keluar daripada imam nanti boleh menimbulkan was-was atau ragu-ragu, apa kita mufarakah, kita selesaikan sendiri. Ataupun kita sempurnakan sholat kita, apa yang imam kurang tadi kita sempurnakan, dan yang imam kurang tadi imam itu tanggung sendiri. Kita teruskan selesai bersama dengan imam. Tak ada masalah. Ya, boleh. Wallahu a'lam. Masalahnya. Assalamualaikum. Kalau tadi itu suami istri berjemaah di rumah, suami tadi imam, salah baca, kemudian istri tegur dengan sebutan lisan itu. Subhanallah. Dia tidak apakah sholat si istri tadi itu batal? Bila istri kata subhanallah, cara menegur itu tidak sampai membatalkan sembahyang. So ini disunatkan. Ya. Jadi kalau imam dia tegur suami dengan kata subhanallah, dia tegur suami dengan kata subhanallah, maknanya dia tidak melakukan perkara yang membatalkan sembahyang, tapi makruh. Ya, makruh. Jadi memadai dia itu sepatutnya yang disunatkan ialah menepuk tangan. Jelas dalam hadis Rasulullah tadi. Ya, dalam hadis Rasulullah tadi kata tepuk tangan itu ada sunatnya. Jadi lain daripada itu seperti tasbih itu disunat bagi laki. Kalau orang perempuan juga buat, dia buat perkara yang tidak disunatkan bagi dia. Tapi tidak membatalkan sembahyang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan yang pertama tu, bagaimana kalau lelaki yang rapat siku dia? Mana? Sujud. Kita mendapatkan perbezaan. Oh, waktu sujud. Dia rapat. Dia rapat. Ya rapat maksudnya dia merapatkan macam perempuan lah. Dia rapat badan apa semua. Itu dia tidak jadi masalah. So, dia kata kita sebut tadi disunatkan. Ya, disunatkan. Sunat bagi lagi ini dia reda. Lebih-lebih lagi kalau kita sholat berjamaah, makmumnya itu rapat-rapat softnya. Waktu sujud kita tidak boleh tidak meregangkan tangan. Ya. Jadi kita terpaksa merapatkan tangan ke bahagian ini. Diharuskan boleh. Dia sunat kalau kita sholat bersendirian kita regangkan tangan. Macam anjing tadi yang itu. Kita kata makruh.
sampai pada batal sembahyang. Sebab rukun sujud ini yang penting dia duduk dalam 7 anggota, sab'ati a'zum. Mungkin an asjuda ala sab'ati a'zum, 7 anggota. 7 anggota. Maknanya dia buat 7 ni salah sujud. Lebih daripada itu maknanya dia buat seperti yang makruh, sebab memang ada tegahan. Ya, tegahan sujud seperti binatang yang hendak menerkam. Cuma kita kata tidak membatalkan sembahyang. Ya, batal sembahyang. Oke. Ya, kita tadi tidak batal sembahyang ya, makruh sendiri. Ya, ya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tentang sholat berjamaah. Imamnya betul sudah dia punya memakai tutup aurat dengan sempurna, tetapi makmum dia pakai baju singkat. Jadi selalu sudah ditegur oleh imam tu, dia selalu tegur makmum tu, selalu tegur pakaian tu singkat. Jadi dia nak berjemaah juga, tapi jemaah tu dia hanya untuk orang saja. Dia selalu macam sama-sama lah. Dia kerjakan, dia sama-sama selalu dengan kawan. Jadi dia selalu tolak kawan jadi imam. Jadi dia selalu tolak dia punya kawan. Kau punya baju tu singkat. Jadi berkali-kali begitu ada sudah tertengok. Kenapa? Dia Kenapa? sah aja punya Cek jemaah. Sekarang cabut kan tidak boleh. Jadi dia tegur kawan. Biar anu siapa yang gitu yang sekarang? pakaian dia untuk auratnya. Enggak, kalau enggak gini aja. Auratnya. Yang Ini imamnya ini untuk aurat. Iya, pusing lu. Jadi dia berkali-kali disebut tentang kawannya itu Iya. supaya tidak pakai baju singkat. Enggak boleh pusing aja. Kau pakai otak lah, enggak pakai Kalau kan jasa. mereka jemaah dia itu ataupun belum menjelaskan. Ini masalah untuk jemaah dia. Ya, Asal jemaah, caranya enggak sholat kamu berjemaah. dia baterai dia ada. Maknanya Udah imam ada baterainya aja. sudah dia punya Iyalah, pakai karan lah. sempurna pakaian menutup auratnya. Yang makmum tadi tidak sempurna menutup aurat. Maknanya dia tidak menutup aurat lah. Nah, terbuka auratnya, dia tidak salah sembahyangnya. Kemudian mereka sholat berjamaah, sholat berjamaah. Ya, Baterai. baik. Adakah sembahyang berjamaah yang sah? Senang macam ni. Ya, senang macam ni. Bagi yang imam tadi sembahyang yang sah, yang makmum tidak sah sembahyang. Itu saja kira-kira. Walaupun saja tur begitu kali-kali dengan baju tu tak boleh. Jadi kamu tu sentiasa begitu. Kalau boleh buat hidayah sampai dengan makmum itu. Kita teruskan lagi usaha ramadhan itu. Kalau Anda boleh bulu-bulu. Sebab sembahyang yang tidak Mati aja. tidak sah. Mati. Ini nih kalau tergoyang dalam mati lah. Ya. Dapat atau tidak solat apa nama pahala berjamaah itu? Wallahu a'lam. Sebab bagi imam tadi, dia dengan kesempurnaan dia dalam menunaikan solat. Kemudian dia niat solat berjamaah. Kita nak kata apa? Tidak sah sembahyang berjamaahnya. Bagi yang makmum tadi dengan keadaan yang tidak menutup aurat, kemudian dia masuk untuk ikut solat berjamaah. Bagaimana kedudukan dia? Sedangkan sembahyangnya tidak sah. Kalau kita kata sembahyang jamaahnya tidak sah, kita berlaku zalim kepada si imam tadi. Tapi kalau kita kata sembahyang jamaahnya sah, maknanya kita sudah lebih-lebih dalam mengiyakan perbuatan si makmum. Gitu. Jadi kita ambil jalan tengah, sembahyang imam sah, sembahyang makmum tidak sah. Soal jamaahnya itu serah pada Allah. Aku lagi kita tentukan lagi macam mana keadaan dia. Ya, ada. Tadi saya belum selesai lagi. Ada masalah mana tadi?
kemarin saya ada dapat di YouTube, waktu dia begini, harapan batal. Assalamualaikum Ustaz. Ada lagi satu yang saya ingin tanya Ustaz. Berkaitan dengan imam yang batal solat dia sembahyang dia batal, dia keluar. Jadi orang yang mana yang ganti dia ataupun sembahyang sendiri. Baik, itu dipanggil istikhlaf. Istikhlaf ini bila imam dah batal sembahyang, dia boleh cari pengganti atau tunjuk pengganti yang ada di belakangnya. Makmum mana satu dia boleh tunjuk. Ya, dia bagi isyarat lah mana-mana makmum yang dia fikir sesuai untuk ganti. Dia boleh tunjuk itu untuk mengganti tempat dia sebagai imam. Sembahyang berjamaah diteruskan. Ya. Contoh bila berlaku dalam keadaan sujud, imam batal sembahyang ketika sujud, imam jangan teruskan sembahyang. Dia tidak boleh teruskan sembahyang sujud, dia teruskan sujud kemudian dia bangun daripada sujud itu duduk antara dua sujud, kemudian baru dia keluar, tak boleh, haram. Jadi apa yang perlu imam buat? Imam keluar daripada solat, tapi dalam keadaan sujud macam mana kita nak cari pengganti? Jadi imam boleh bagi isyarat saja. Isyarat takbir, Allahu Akbar, supaya makmum tadi bangun daripada sujud. Tapi imam dia tidak terus sembahyang. Jangan, dia mesti keluar. Nah berlaku ya. Nanti kita jelaskanlah di sini. Ya. Imam takbir Allahu Akbar, bagi isyarat kepada makmum supaya dia bangun daripada sujud. Ini kita ambil contoh ketika sujud lah, sebab ketika sujud yang susah kan. Kalau berdiri itu senang. Baik, jadi bila dah macam tu, makmum sudah bangun, barulah kita tunjuk seorang. Imam bagi isyarat tunjuk. Ini berlaku juga di kalangan sahabat. Ini jadi amalan sahabat, dia berlaku. Jadi dia tunjuk siapa yang dia nak ganti bagi jadi imam, yang dia tunjuk itulah yang bertanggungjawab untuk memimpin solat seterusnya. Ya, cara tunjuk itu tidak ditentukanlah, yang penting dia boleh difahami. Islam ini agak berat sangat. Ada cara menunjuknya macam tu. Nak bagi tauliah ke apa tidak. Dia dengan isyarat yang boleh difahami. Dia boleh macam tu kita begitu. Ataupun kita serah duduk bagi, biasa kita imam pakai mikrofon ya. Ambil cabut mikrofon tu kalau tak nak ganggu makmum yang kita latih jadi imam ganti ni, letak mikrofon di depan dia. Isyarat itu. Itu contoh ya, contoh yang boleh kita buat. Jadi makmum yang telah ditunjuk untuk istikhlaf, dipanggil istikhlaf, artinya mengganti imam. Dia kena tanggungjawablah untuk memimpin solat seterusnya. Tadi duduk antara dua sujud. Dia tidak boleh bergerak ke depan. Apa? Dia duduk dalam saf tadi, dia takbir. Dia yang takbir, surah dia angkat. Allahu Akbar untuk sujud kali kedua. Kemudian Allahu Akbar bangun, berdiri. Masa berdiri itulah baru dia boleh bergerak ke hadapan. Macam itu. Ya. Itu tata cara lah yang kita sebut sebagai istikhlaful imam. Maknanya imam ni dia batal sembahyang, dia keluar dan dia tunjuk mengganti kepada dia. Ya. Kita buat macam itu. Jangan lari terus, kabut lari. Kesian imam ni makmum sujud lama-lama di situ. Allah. Ada berlaku ya? Itu. Akhirnya makmum yang tertutup. Itu masalah kita kena pergi kuliah. Kita kena ngaji. Jadi jangan ditinggal terus ya. Jangan tinggal terus. Terutamanya bagi imam ni, kita kena tahu macam mana cara untuk selesaikan masalah kalau berlaku perkara-perkara macam itu. Ya. Baik, boleh paham ya. Begitu juga lah dalam perbuatan solat yang lain. Kalau waktu berdiri itu lagi senang. Sebab itu kata Rasulullah, ya, dalam menyusun saf tadi, Rasulullah letakkan orang yang berada di belakang imam, orang yang sudah akil baligh. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah utamakan orang yang berada di belakang ini adalah di kalangan muhajirin, barulah ansar. Jadi maknanya Rasulullah letakkan orang yang memang ada keutamaan untuk mengganti imam. Biasa kita di masjid sekarang ini kita ada imam satu, ada imam dua, ada imam tiga kan, 3 orang imam. Jadi imam duduk depan, imam yang kedua duduk di belakang imam supaya senang apabila mengganti nanti. Itu lebih bersistem. Tapi kalau kita solat dalam jemaah yang
tersendiri, tak ada imam, kita buat macam itulah. Dia boleh istikhlaf, boleh tunjuk siapa yang sebagai pengganti imam. Ya, Allah. Jadi itulah dua. Saya kira setakat itu dahulu. Insyaallah kita akan sambung lagi pembahasan kita dalam perkara yang membatalkan sembahyang. Apa yang penting dalam pelaksanaan syariat ini, ya, dia agak luas, mudah.